Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Bekas bintang Juventus meninggal dunia. Bekas bintang Juventus Fabian O'Neill telah menghembuskan nafas terakhirnya pada usia 49 tahun akibat daripada masalah hati yang kronik. Dia dimasukkan ke hospital pada Sabtu lalu tetapi disahkan meninggal dunia keesokan harinya selepas keadaannya yang sudah semakin kritikal akibat penyakit itu. Dia yang pernah disifatkan oleh Zinedine Zidane sebagai pemain yang begitu berbakat yang pernah dia lihat, tetapi kiranya dirosakkan oleh sikap buruknya sendiri iaitu suka berjudi dan juga terlibat dengan masalah ketagihan alkohol yang sangat teruk. Dia yang pernah mewakili Uruguay pada Piala Dunia 2002 di Korea dan juga Jepun, tetapi tidak membuat sebarang penampilan dalam kejohanan tersebut. Eddie Howe label Allan Saint-Maximin sebagai seorang yang unik. Pengurus pasukan Newcastle United itu menyifatkan Allan Saint-Maximin sebagai seorang yang sangat unik dan jika dia tak ada dalam padang, mereka seperti berada dalam bencana. Dia memberikan gambaran betapa pentingnya pemain antarabangsa Perancis itu dalam kesebelasan utama skuadnya selepas beberapa kali dia ketepikan akibat daripada masalah kecederaan. Mereka kini berada di kedudukan ketiga liga dan akan menentang Leicester City di tempat lawan. Masih belum dapat dipastikan yang Saint-Maximin akan bermain ataupun tidak. Dia mempunyai karakter yang sangat menarik dan semua orang di sini sangat menyukainya dan dia akan sentiasa memberikan yang terbaik untuk mendapatkan semula tempatnya dalam pasukan. 3 bintang Spurs berisiko akan digantung perlawanan. Harry Kane, Ryan Sessegnon dan juga Yves Bissouma kini terpaksa lebih berhati-hati untuk mengelakkan diri daripada digantung perlawanan menjelang perlawanan North London Derby nanti. Mereka sudah kehilangan Rodrigo Betancourt akibat pergantungan dan kecederaan semasa mewakili Uruguay di Qatar, dan jika 3 tonggak yang disebut tadi terlibat dengan pergantungan, sudah pasti ianya semakin memeningkan kepala Antonio Conte lagi. Harry Kane setakat ini sudah mengutip 4 kad kuning dan 2 orang lagi sudah mengutip 3 kad kuning, di mana seperti yang telah ditetapkan oleh EPL, kad kuning yang kelima yang dikutip bermaksud pergantungan satu perlawanan dan sudah pasti untuk berhadapan dengan Arsenal dalam derby nanti akan memberikan kesukaran buat mereka. Kehilangan Kane sudah pasti memberikan impak besar buat mereka kerana Richarlison masih belum pulih daripada kecederaan. Brazil mungkin pilih Zinedine Zidane. Persatuan Bola Sepak Brazil kini dalam dasar yang tepat untuk membawa masuk legenda Real Madrid dan juga Perancis itu ke sana sebagai ketua jurulatih baru mereka. Mereka yang kehilangan titik selepas dia meletakkan jawatan selepas aksi terakhir mereka di Piala Dunia tempoh hari telah menyenaraikan beberapa nama dan juga Zidane ini berada pada kedudukan teratas dalam senarai mereka. Zidane dilihat akan mengambil alih Perancis, tapi selepas pengumuman Deschamps akan terus kekal di sana sehingga membuatkan dia beralih tumpuan untuk negara lain pula. Jika ini benar-benar terjadi, mungkin akan memberikan impak positif kepada pasukan Brazil. 5 pemain Liverpool yang berkemungkinan akan keluar pada Januari nanti. Liverpool yang kini sudah dikaitkan dengan beberapa nama besar untuk masuk menyertai mereka pada Januari nanti dilihat akan melepaskan 5 pemain mereka sama ada secara tetap ataupun secara pinjaman kepada kelab lain bagi mengimbangi semula skuad yang ada. Naby Keita adalah pemain yang paling kuat kabar angin mahu berpindah selepas mengharungi musim serba tidak menjadi bersama Liverpool akibat masalah kecederaan yang berulang menyebabkan dia gagal memberikan persembahan seperti yang diharapkan. Kontraknya akan tamat pada Jun nanti dan sudah ada beberapa kelab yang menunjukkan minat untuk mendapatkannya. Alex Oxlade-Chamberlain juga akan tamat kontrak pada Jun nanti dan mungkin akan berhijrah secara percuma selepas kontraknya tamat ataupun keluar pada Januari nanti. Bobby Clark akan dipinjamkan keluar nanti dan juga Kelleher mungkin akan mencari kelab baru untuk bermain dengan lebih kerap lagi. Nathaniel Phillips juga berkemungkinan akan berhijrah tetapi masih belum dapat dipastikan perkabaran ini kerana mereka sebelumnya masih mahu bekerja di bawah Jurgen Klopp lagi. Emi Buendia sangat penting untuk pasukan, kata Unai Emery. Unai Emery sangat teruja mahu melihat aksi sebenar Emi Buendia selepas dia dilaporkan sedang bergelut untuk mengembalikan prestasinya ke tahap yang paling tinggi. Emery bersedia untuk memberikan peluang kepada pemain itu untuk membuktikan sesuatu kerana posisi yang dipegang oleh pemain itu hampir sama seperti Lionel Messi. Emery berkata lagi yang masih ada lagi masa untuk pemain antarabangsa Argentina itu menunjukkan sesuatu kepadanya kerana dia sendiri percaya kepada kebolehan yang ada kepada pemain tersebut. Rehat Piala Dunia sangat baik untuk kita, kata Michael Antonio. Penyerang West Ham United itu memberikan respon positif ketika ditanya mengenai masa rehat untuk memberikan laluan kepada Piala Dunia berlangsung adalah sesuatu kelebihan untuk mereka. Ini bukan bermaksud mereka tidak teringin beraksi dalam kejohanan terbesar itu, tetapi disebabkan tidak layak, maka masa yang ada ini digunakan untuk pelbagai proses pemulihan dan juga merancang strategi baru bersama pasukan. Mereka masih lagi menjalankan latihan seperti biasa, cuma disebabkan kurang perlawanan kompetitif, maka masa untuk mereka berehat adalah lebih lama. Mereka telah mengenal pasti beberapa masalah yang mereka sedang hadapi dan akan cuba memperbaikinya sebaik sejak EPL bermula kembali. Mereka akan bertemu dengan Arsenal awal pagi esok bagi memperbaiki kedudukan liga mereka yang kini berada di tanggal ke-16. Everton mesti beraksi lebih baik selepas ini, kata Frank Lampard. Pengurus pasukan Everton, Frank Lampard,
menuntut anak buahnya untuk terus bangkit dan lebih berkeyakinan dalam usaha mereka untuk mendapatkan kembali kepercayaan peminat terhadap mereka yang sudah sekian lama hilang di bawah angin. Dia juga mengharapkan persembahan yang lebih konsisten daripada anak buahnya kerana disebabkan tidak konsisten sejak awal musim yang membuatkan mereka terpelosok terjerumus ke kedudukan ke bawah liga. Mereka akan bertemu Wolves malam nanti dan dia sangat berharap yang perlawanan ini akan menjadi titik tolak kebangkitan mereka di separuh kedua Liga Perdana Inggeris. Saya yakin dengan kebolehan Nketiah, kata Mikel Arteta. Mikel Arteta dilihat tiada pilihan lain selain menggunakan Eddie Nketiah sebagai pengganti Jesus yang terpaksa diketepikan akibat masalah lutut. Arteta bagaimanapun berasa yakin dengan Nketiah dan berharap yang pemain itu dapat segera menyesuaikan diri dalam menyerap segala tekanan semasa beraksi di atas padang nanti. Jesus terpaksa berehat sehingga bulan Februari nanti dan ini mungkin memberikan peluang kepada Martinelli untuk cuba bermain pada bahagian tengah serangan. Wolves umumkan Matheus Cunha. Pasukan Wolverhampton memberikan hadiah Christmas kepada peminat mereka dengan mengumumkan signing terbaru mereka iaitu Matheus Cunha daripada Atletico Madrid. Pemain antarabangsa Brazil yang berusia 23 tahun itu menyertai Atletico Madrid pada tahun 2021 merupakan pemain pertama yang berjaya dibawa masuk oleh Julen Lopetegui. Cunha secara rasmi akan menyertai mereka pada 1 Januari nanti dan tidak akan beraksi pada perlawanan menentang Everton malam nanti. Chelsea semakin hampir untuk dapatkan pertahanan Monaco. Chelsea dilaporkan sudah semakin hampir untuk mendapatkan pemain pertahanan Monaco iaitu Benoit Badiashile yang baru berusia 21 tahun. Dia yang pernah mewakili Perancis untuk beraksi dalam UEFA Nations League akan tamat tempoh kontrak dengan Monaco pada Jun 2024 nanti dan Chelsea sudah bersedia dengan tawaran 35 juta pound untuk mendapatkannya. Aston Villa akan jual Philippe Coutinho. Aston Villa dilaporkan sudah bersedia untuk melepaskan Philippe Coutinho pada Januari nanti. Dia yang diberikan kontrak secara tetap pada musim panas lalu selepas dipinjamkan Barcelona pada awal tahun ini. Dilihat semakin kurang memberikan import seperti mana ketika dia bermain pada musim lepas. Pengurus baru mereka, Unai Emery, bercadang untuk menjual pemain itu bagi mendapatkan dana untuk membawa masuk pemain baru yang lebih berfungsi bagi menguatkan lagi pasukan mereka. Marcos Alonso akan lanjutkan kontrak di Barcelona. Pemain pertahanan Barcelona, Marcos Alonso yang didatangkan secara percuma daripada Chelsea, dilihat semakin hampir untuk diberikan kontrak baru oleh kelabnya itu. Dia berjaya mencuri tumpuan oleh Xavi dalam membentuk semula pasukan Barcelona yang kini semakin hilang arah selepas kontroversi yang berkaitan dengan masalah kewangan mereka. Benfica cuba berikan tawaran baru kepada Nicolas Otamendi. Benfica difahamkan sudah memberikan tawaran baru kepada pemenang Piala Dunia di Qatar, Nicolas Otamendi, dengan menawarkan kontrak lanjutan selama 2 tahun mereka. Kontrak semasa Otamendi akan tamat pada hujung musim nanti, tetapi pembincangan antara kelab dan juga pemain itu masih berada di peringkat awal. Dan itulah video pada kali ini dan terima kasih sebab tonton sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Salihan. Assalamualaikum.